Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita akan mengulangi bacaan ayat yang keempat. Kemudian kita akan memperincikan beberapa lagi kelebihan hari Jumaat, dan jika ada waktu yang masih berbaki, kita akan membaca ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Ayat yang keempat, terjemahannya adalah Allah menyebutkan diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada umat manusia adalah merupakan kurniaan dari Allah. Allah itu merupakan Tuhan yang memiliki limpah kurniaan yang besar. Ayat ini kita kaitkan juga dengan surah Al-Jumu'ah. Maknanya ia ada kaitan dengan hari Jumaat. Salah satu daripada kurniaan Allah adalah Allah memuliakan banyak kelebihan pada hari Jumaat. Di antara kelebihan itu telah pun kita sebut pada hari yang sebelumnya. Nabi sebut dalam hadis yang sahih adalah hari yang paling afdal, hari yang paling terbaik bagi orang Islam. Hari Jumaat juga adalah merupakan sayyidul ayyam, penghulu bagi segala hari. Hadis juga menyebutkan hari Jumaat adalah wa a'zamuha indallah, adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okay. Hari Jumaat, dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Nabi menyebutkan sebaik-baik hari yang terbit matahari, dan juga Nabi kata sebaik-baik hari, kalau terbitnya matahari, tidak ada hari yang lebih baik melainkan ia terbit pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat ini juga dia sangat dekat dengan cerita Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Tanpa Adam tak ada kita semua. Adam diciptakan hari Jumaat. Adam Allah wafatkan ia pada hari Jumaat. Adam Allah masukkan ia ke dalam syurga adalah pada hari Jumaat. Adam diturunkan oleh Allah ke bumi ini untuk melaksanakan tugas menjadi khalifah, tugas yang sangat besar, pun Allah buatkan ia berlaku pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat ini merupakan hari yang Allah akan jadikan kiamat. Dua sangkakala untuk mematikan manusia kali pertama hari Jumaat, dan Allah akan membangkitkan kembali manusia untuk dihidupkan pun pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat ni tuan-tuan, ada satu hadis yang sangat menarik. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Nanti hari Jumaat ketika Allah hidupkan dia pada hari kiamat, Allah Ta'ala akan jadikan hari Jumaat ini hari yang mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Ini ketika mana hari kiamat. Cahaya itu dia akan menerangi ahli Jumaat. Maksudnya orang yang ketika di dunia dia sangat memuliakan hari Jumaat, beza dengan hari-hari yang lain, terutama pada tumpuan untuk dia memberikan ibadat. Maka nanti di hari akhirat, orang ini Allah akan bangkitkan dia dengan hari Jumaat tu. Hari Jumaat tu Allah akan tukar dia mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Lepas tu orang yang dekat dunia yang hidupkan hari Jumaat tu, mereka akan kejar cahaya tu. Dia akan kelilingi cahaya yang terang itu, umpama
pengantin lelaki yang dibawa kepada pengantin perempuan. Macam itulah digambarkan. Masa ni tuan-tuan ya, masa peristiwa ni berlaku dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, segenap para jin, semua jin dan manusia yang tak termasuk orang yang menghidupkan hari Jumaat tu, mereka akan tengok beramai-ramai. Mereka tercengang dan mereka kagum melihat hari Jumaat yang keluarkan cahaya yang sangat terang. Lepas tu orang yang hidup hari Jumaat tu, dia akan kelilingi hari Jumaat. Bahkan cahaya Jumaat itu akan memberikan cahaya kepada ahli Jumaat tu, sampailah orang yang hari Jumaat tu, orang yang hidup di Jumaat tu, dia masuk ke dalam syurga. Tapi dalam hadis Nabi, Nabi kata, dahlah dapat cahaya hari Jumaat tu, tetapi orang yang hidupkan Jumaat itu pula, warna mereka putih seperti salji. Bau orang yang hidupkan Jumaat itu harum semerbak minyak kasturi. Lepas tu cahaya Jumaat tu, dia bawa, dia lindung orang yang hari Jumaat tadi sampai masuk ke dalam syurga. Maka ketika itulah semua orang akan tengok dalam keadaan sangat takjub, sampai masa mereka masuk ke dalam syurga. Okay, ini kelima pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat ni juga tuan-tuan adalah hari yang ada kaitan dengan doa yang mustajab. Salah tuan-tuan dah biasa dengar tentang hadis ini, saya ulang kembali. Nabi SAW menyebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hari Jumaat ni dia ada satu waktu, sikit je waktu tu. Siapa doa tepat dengan waktu itu, Allah akan kabulkan doanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau buka perbincangan ni panjang, berpuluh-puluh pendapat para ulama, tapi saya kemukakan dua di antara pendapat yang sangat kuat. Pendapat pertama kata adalah ketika mana imam dia sudah duduk di atas mimbar sampailah habis solat Jumaat. Mimbar tu adalah sebelum azan yang kedua. Sebab tu nanti dekat ayat nombor 9 surah Al-Jumu'ah, Allah disebut azan kedua. Wa idza nudiya lis-salati yaumil Jumu'ah tu. Apabila engkau diseru kepada salat pada hari Jumaat, waktu bila diseru tu, azan yang kedua. Maka apabila imam sudah naik di atas mimbar, itu permulaan waktu untuk doa yang mustajab. Pendapat pertama ni adalah berdasarkan hadis riwayat Abi Burdah. Al-Imam An-Nawawi memilih pendapat yang ini. Tapi pendapat ulama kedua kata waktu yang sebenarnya adalah penghujung waktu selepas asar. So asar Jumaat ni, habis sembahyang asar, itu bermulanya waktu nak doa yang mustajab tu, sampailah kepada waktu maghrib. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, dan ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama. Selepas asar tu ada kaitkan dengan Allah meniupkan roh kepada Adam. So Adam ni Allah bagi roh dia adalah pada hari Jumaat petang. Jadi dalil pertama, saya tak mau baca panjang, tu tak boleh tengok dekat nota tu nanti. Nota nanti insya-Allah dapat. Allah Ta'ala kata dalam hadis, Nabi kata saat mustajab doa adalah pada waktu imam duduk di atas mimbar sampailah selesai solat lah. Ini hadis riwayat Muslim. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua ini kata Nabi SAW, hari Jumaat ni dia ada 12 jam. Dia ada 12 waktu lah, daripada subuh sampailah nak masuk kepada habis Jumaat tu. Ada satu waktu kalau hamba itu dia minta pada Allah, Allah akan memberikan dia. Maka kata Nabi SAW, cari waktu itu pada akhir waktu ba'dal asri, selepas asar. Jadi bermula hari ini lepas asar, jangan ke mana-mana. Lepas sembahyang asar ataupun duduk di rumah, doa. Ada satu sahabat namanya Abdullah dapat Sa'id bin Jubair. Dia pernah tanya kepada Ibnu Abbas, waktu yang Nabi sebutkan tu bila? Ibnu Abbas mengatakan adalah antara solat asar sampai terbenam matahari. Sa'id bin Jubair ni, dia punya nak pulun waktu tu, lepas dia habis sembahyang asar,
Dia dah tak cakap dengan orang ramai dah. Maksudnya dia tumpu untuk apa? Zikir lah, Quran dia, sampai terbenam matahari. Tengok orang dulu bersungguh dia berebut untuk dapat kurniaan Allah tu. Okey. Jadi tuan-tuan dah kena ubah sikit jadual lepas ni. Lepas mungkin masjid dia boleh buat program baca Quran lepas asar, mungkin boleh baca zikir petang ke. Lepas tu doa lah masing-masing. Kalau tak boleh buat sekali, buatlah 2 atau 3 kali lah. Kita cuba. Baik, tuan-tuan, akhir sekali, hari Jumaat ni juga saya dah sebut pada hari berikutnya, pahala ibadat korban tu saya dah sebut. Hari Jumaat ni juga adalah hari yang membezakan kita dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Sebenarnya pada zaman dulu sebelum Allah datangkan Islam, memang ahlul kitab, Yahudi ke, dia Nasrani ke, memang Allah minta kepada mereka memberikan tumpuan hari Jumaat. Maknanya hari Jumaat ni hari yang kena pulun buat ibadat. Tapi orang Yahudi degil, dia tak nak. Dia memilih untuk diagungkan hari Sabtu. Lepas tu dalam hadis Nabi kata apa? Kita adalah umat yang terakhir datang, tetapi kita umat yang paling ke depan Allah bagi nikmat pada hari kiamat. Walaupun mereka ahlul kitab tu orang yang mula-mula dapat kitab sebelum kita, kata Nabi. Maknanya kita ni walaupun datang akhir, dapat kitab akhir, kita akan ke depan daripada orang ahlul kitab. Hari Jumaat, hari yang telah difardukan ke atas mereka, tetapi mereka telah mempertikaikan pemberian Allah tu. Faham tak? Orang Yahudi dulu Allah telah pilih hari Jumaat, kamu muliakan dengan ibadat, kurangkanlah aktiviti-aktiviti yang lain, tumpu untuk ibadat. Tetapi mereka tak nak, mereka pilih hari Sabtu. Sebab tu orang Yahudi ni di antara perayaan dia panggil hari Sabt. Dia panggil hari Sabtu tu dia akan tumpu untuk dia buat ibadat. Orang Nasrani pula dia tak nak sama macam orang Yahudi, dia pilih hari Ahad. Betul tak? Ahad. Tetapi orang Islam Allah muliakan dengan dia menerima apa yang Allah minta kepada mereka, mulakan hari Jumaat. Nah, jadi sepatutnya semua kena mulakan Jumaat, dia Yahudi ke, dia Nasrani ke, tetapi mereka tak nak. Jadi kita berada pada petunjuk Allah yang memuliakan hari Jumaat. Tuan-tuan dan rahimani wa rahimakumullah. Maka selesailah maklumat tentang sedikit sebanyak hari Jumaat. Apa nak kena buat pada hari Jumaat, terutama pada salat Jumaat, nanti saya akan terangkan pada ayat yang ke-9, insya-Allah. Tuan-tuan jangan terkejut ya, Nabi dia punya suruh kita ni berseri-seri hari Jumaat tu. Dalam hadis sahih riwayat Muslim ni, Nabi kata, bukan riwayat Muslim tapi hadis lain tapi sahih, Nabi kata kamu kena cari perfume, kata Nabi, pakai minyak wangi. Kalau kau tak ada minyak wangi, kau boleh ambil isteri kau punya minyak wangi. Iya tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis sahih. Nabi suruh punya nak hari Jumaat, Nabi suruh berseri-seri ni. Nabi kata kamu dengan kadar mana yang mampu, kamu kena pakai wangi-wangian. Kalau kamu dah jumpa dah wangian kamu tu, kamu boleh ambil wangian wanita. Tuan-tuan, itu hikmah Nabi SAW. Sebab tu kita ni apabila kita terbalik dengan sunnah Nabi, sampai bila-bila kita tak akan dapat hikmah hari Jumaat tu. So nanti kita akan bincangkan insya-Allah pada ayat yang ke-9. So kita masuk ayat yang ke-5 tentang orang Yahudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina hummilut tawrah ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Ayat yang ke-5 ni kita masuk kepada segmen ayat. Bermula segmen ayat Allah cerita tentang orang Yahudi
Tapi Allah tak cerita tentang orang Nasrani, tapi orang Yahudi juga, mereka juga adalah ahlul kitab. Ini Allah nak kedepankan tentang Yahudi. Okay, Allah Ta'ala kata diumpamakan orang Yahudi itu yang mereka dapat kitab Taurat, tetapi mereka tidak membawa kitab Taurat tu. Maksudnya mereka tak ambil manfaat dekat kitab Taurat tu, seperti mana mereka umpama himar keldai yang memikul beban kitab-kitab yang besar. Keldai dia membawa kitab-kitab di atas badan dia, orang guna sebagai pengangkutan. Tapi walaupun keldai dia bawa kitab banyak di atas badannya, dia tak boleh ambil apa faedah pun daripada kitab yang dia bawa tu. Allah kata orang Yahudi ni ni umpama keldai, ada kitab Taurat tapi tak nak ambil manfaat. Jadi adakah ayat itu hanya untuk orang Yahudi? Kita ada Quran, tapi kalau kita pun tak manfaatkan Quran itu, kita juga seperti himar. Sangat buruk, kata Allah. Allah umpamakan keldai. Sebab tu orang Arab ni kalau dia nak kata binatang yang buruk, nak diumpamakan yang buruk, mereka akan guna himar, keldai. Dalam Quran ketika mana Allah kata suara yang paling buruk dalam surah Luqman tu adalah suara keldai. Allah kata sangat buruk perumpamaan untuk kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka tolak maklumat dalam kitab Taurat tu, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Jadi Allah kata orang Yahudi ni orang yang zalim. Saya akan kongsikan dekat pada tuan-tuan tentang Taurat dan juga orang Yahudi. Cuma Yahudi ni panjang sikit nota dia, campur dengan maklumat kitab Taurat ni, macam mana nak pray ni? Bimbang juga ni. Kalau tuan-tuan nak, mungkin saya asingkan, siapa nak dia boleh ambil. Saya akan bagi nota kat tuan-tuan, tajuk tentang Yahudi dalam Quran. Maksudnya kalau tuan-tuan nak tahu Yahudi ni macam mana, perangai dia, nenek moyang Bani Israel, ada Quran dah cerita. Saya dah ada nota lengkap tu. Itu hasil kita buat pengisian lah. Dan saya akan kongsikan tuan-tuan, dalam kitab Taurat ni ada apa? Berbeza ke isi kandungan Taurat dengan Quran? Tapi kita beriman, kita mesti kena beriman dengan semua kitab. Tapi kita tak pernah baca Taurat, kita tak pernah baca Injil. Jangan bimbang, Quran telah menceritakan apa itu Taurat, apa hukum hakam dalam Taurat, dan apa orang Yahudi buat kepada kitab Taurat. Saya akan kongsi kepada tuan-tuan insya-Allah. Tapi nota ni dah siap dah. Yang ni memang dah ada, tapi surah Jumaat ni dia belum bersiap lah. Tak apa, saya akan kongsikan. Baik tuan-tuan, saya detailkan sikit kitab Taurat. Mungkin dalam minggu depan, hari ni dan minggu depan kita akan ambil dalam 2-3 hari untuk sebutkan dalam Taurat tu ada apa. Betul tak? Kalau tidak, sampai bila kita tahu dalam Taurat tu ada apa? Kenapa sebut Taurat Musa, sampai berpuluh-puluh cerita Musa dengan Taurat. Tapi kita akan ambil kesempatan tu. Tapi kita akan belajar Al-Quran lah. Okey, dalam Quran perkataan Taurat Allah sebut ada 18 kali. At-Taurah tu ada 18 kali. So saya dah nukilkan surah apa, ayat nombor berapa. Okey, Taurat tu macam mana Allah turunkan? Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa di Gunung Tur Sina. Gunung Tur Sina itulah nanti Nabi Isa dia turun selepas dia bunuh Dajjal. Apabila Allah pecahkan tembok Zulkarnain yang kita belajar dalam Suratul Kahfi, maka Nabi Isa akan lari dengan orang beriman naik balik kat Gunung Tur Sina yang pernah dinaiki oleh Nabi Musa sebanyak 2 kali. Kali pertama Nabi Musa naik Gunung Tur Sina tu, waktu dia balik setelah 10 tahun dia berbakti kepada pak mentua dia dekat Madian, on the way nak balik ke Mesir, dia nampak cahaya, iaitu kali pertama dia naik. Tapi masa tu belum lagi dapat kitab Taurat.
Cuma Allah lantik dia jadi rasul, Allah bekalkan dia 2 mukjizat, tongkat dengan tangan yang diseluk kat baju tu. Okey, masa dia nak balik itulah kat Gunung Tursina itulah Allah beritahu, kau sampai kat Mesir, hang kena dakwah kepada Firaun. Okey. Semasa dia dah dakwah kepada Firaun tu, selepas itulah cerita Taurat ni, dia lepas Firaun mati. Taurat ni lepas cerita Firaun, Qibti, Qarun tu semua dah habis cerita dia orang tu. Lepas Firaun dah mati lemas tu, semasa fasa Nabi Musa bersama dengan Bani Israel, ketika itulah baru Nabi Musa dapat kitab Taurat. Allah minta kepada dia naik ke Gunung Tursina sekali lagi, dia beribadat selama 40 malam. Ketika tu dapat kitab Taurat lah. Itu saya akan cerita minggu depan. Sebab cerita ni panjang, kalau cerita ni syok, panjang pun tak apa. Tapi tak bolehlah kita bagi ringkasan, sesediakan nota tu tuan-tuan baca. Tapi kita nak sebut kitab Taurat ni macam mana Allah turunkan. Allah telah tulis siap-siap daripada langit bawa kepada Musa. Dalil ya. Surah Al-A'raf ayat 145 muka surat 168. Allah kata apa tentang kitab Taurat? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa katabna lahu fil alwah. Dia kata wa katabna lahu fil alwah, dan kami telah menuliskan untuk Musa. Tulis apa? Taurat itu pada lauh. Tahu tak lauh? Lauh ni dia macam tablet lah, macam kita tu. Kalau kita ada tablet, kita ada papan putih tu, itu umpama lauh. Jadi Nabi Musa ni rupa-rupanya masa dekat Gunung Tursina tu, dia dapat kitab Taurat yang sudah tersedia ditulis. Itu dia panggil lauh. Ya? Maksudnya dia dapat yang sudah tersedia ditulis. Kitab itulah yang dia bawa balik kepada Bani Israel tu. So dalam yang Allah tulis tu ada apa maklumat dalam tu? Kita jumpa minggu depan, kita akan kongsikan yang dalam Taurat tu ada apa. Sebab kita janji 20 minit je, so janji kena ditepati, InsyaAllah ya. So saya tak boleh nak, biar saya minta maaf lah, mungkin dia akan bergantung ceritanya, tapi sebab kita waktu sangat terhad, InsyaAllah nanti kita jumpa hari Isnin. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan, Allah panggil Taurat ni apa sifat Taurat, dan dalam Taurat ada maklumat apa. InsyaAllah kita jumpa pada hari Isnin, Selasa, dan hari Rabu kita akan bincang kitab Taurat. Mohon ampun dan maaf tuan-puan ni sebab tak dapat nak panjang, kerana ni pun dah lebih waktu. Tuan-tuan pada depan ni ada yang buat tadarus, ada banyak perkara lain. InsyaAllah moga-moga Allah berikan kita rahmat, Allah bagi kita berkat pengisian kita pada pagi ni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.